Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita hari ini dalam program E-Belajar Matematik Tambahan tingkatan 4 bab 5. Diri saya Cikgu Anisah binti Ismail daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung. Dan hari ini kita nak menyentuh bab 5 iaitu janjang, di mana standard kandungannya adalah janjang geometri dan standard pembelajaran hari ini adalah menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama Sn bagi janjang geometri. Baik, bila kita lihat muka surat 144, kita akan dapati satu siri nombor yang diberi dengan keadaan pertama AR kuasa 2, AR kuasa 3 dan seterusnya sehinggalah AR kesebutan yang ke N. Baik. Daripada sini, kita nak timbulkan satu rumus bagi mendapatkan hasil tambah suatu siri janjang geometri. Baik, di sini kita tahu bahawa simbol bagi hasil tambah ialah Sn. Okay, kita dah belajar daripada bab-bab yang terawal, maka Sn ini mewakili keadaan hasil tambah satu siri janjang. Baik, bila kita kata satu siri janjang tu hasil tambah, bermaksud setiap sebutan tu kita kena tambah sehingga sebutan ke N. Jadi di sini saya akan tambah A sebutan pertama, tambah AR sebutan kedua, tambah sebutan ketiga, tambah sebutan keempat sehingga sebutan yang ke N. Jadi ke N kita adalah N tolak 1. Kita namakan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, kita darabkan satu siri persamaan ini dengan R. Jadi kita akan dapat Rsn, A darab dengan R, kita jadi AR kuasa 2, AR kuasa 3, AR kuasa 4. Oh, sini saya ada salah sikit. Sini sepatutnya 3. Okey, sini 3. Jadi, AR kuasa 4 dan seterusnya. ARN. Mesti tertanya-tanya, kenapa sini ARN? Baik, kita lihat. Sebelum ARN ini, dia adalah AR, kita tolakkan 1, N tolak 1, yang ke belakang. Yang ini, AR N tolak 2 sampai bertemu balik. Kalau N ni kita gantikan dengan nombor, kita akan dapat difference. Okey, nampak kedua-dua bezanya. Dan akhir sekali, kenapa N? Sebab bila kita darabkan dengan R, R ini sebenarnya adalah 1, kuasa 1. Kuasa 1 bermaksud positif. Jadi bila kita AR tolak 1 darab dengan R kuasa 1, maka kita akan dapat AR 1 tambah 1. Jadi apa? Jadi N sahaja. Itulah sebab ada benda ni. Okey, saya dah terangkan di situ. Baik, kita kena tolakkan kedua-dua persamaan ini. Jadi saya tolakkan. Yang ni memori Memori ni masuknya dalam kepala otak je. Ni saya nak cerita dekat awak. Jadi, kita akan dapat dua-dua persamaan ni kita kena tolak. Bila kita tolak, kita akan dapat Sn tolak Rsn. Okey? A tolak AR.
A tolak AR. Tambah AR tolak AR kuasa 2. Dan tambah sini pula AR kuasa 2 tolak AR kuasa 3. Okey, dan seterusnya. Kalau kita ikut logik dia, AR ni tambah tolak kita boleh hapuskan. Jadi kita hapuskan sehingga kawasan sini. ARN tolak 1. Sini ada kan ARN tolak 1 yang dekat dalam bayangan ni. Jadi kita boleh tolakkan. Yang tinggal ARN AR kuasa 2. Jadi last kita akan dapat A tolak AR. Okay, ini yang ada dalam buku teks awak. Dia tak cerita yang atas ni. Dia cerita terus dekat sini sebab dia anggap awak dah tahulah proses yang berlaku. Kemudian kita faktorkan. Faktorkan sebab kita nak jadikan SN ni sebagai tajuk rumus. Maka kita faktorkan dia. Kita akan dapat 1 tolak. Okey. Sampai situ? Baik kan? Teruskan. Tinggalkan. Biasalah cikgu awak cakap tinggalkan dia sebab dia ni tajuk rumus. Jadi kita tinggalkan. Ni algebra. Proses algebra biasa yang awak belajar masa tingkatan 1, tingkatan 2. Kena ingat balik. Dan kita dapatlah rumus bagi hasil tambah N sebutan pertama. Jika, dalam buku teks awak cakap, jika keadaan R ini, keadaan R ini lebih kecil dari 1. Maka kita bolehlah guna macam ni. Jika R nisbah sepunya lebih besar dari 1, kita guna SN A R N tolak 1 R tolak 1. Okey. Sebenarnya kalau awak cuba uji kedua-dua rumus ni, awak guna dalam keadaan apa juga R, asalkan R tu bukan 1. Ingat R bukan 1. Kedua-dua ni boleh guna, hasilnya tetap sama. Ini awak kena cuba. Okey. Terima kasih. Kita akan teruskan lagi ke persoalan seterusnya. Baik, kita lihat contoh 14 masih lagi dalam muka surat yang sama, iaitu muka surat 144. Baik, sebenarnya kita masih lagi dalam perbincangan untuk mencari hasil tambah. Diberi dalam soalan tersebut 1 tambah 5 tambah 25 tambah 125 tambah 625 dan seterusnya. Baik. Tambah ni bermaksud konsepnya mencari hasil tambah. Kalau kita jadikan dia satu turutan nombor, kita letakkan koma lah. Satu janjang geometri. Selalu cikgu buat macam ni. 1, 5. Nampak ada koma, kita gantikan. 25, 125, 625 dan seterusnya sampai kepada sebutan yang ke N. Ini sebenarnya apa yang diceritakan dalam contoh 14. Jadi, bahagian A, dia nak suruh kita cari apakah hasil tambah 10 sebutan pertama. Baik, saya cerita apa yang berlaku dalam buku teks terlebih dahulu. Dia menggunakan rumus. Okey, bahagian A, bila kita dapat satu jujukan, kita tuliskan apakah A-nya. A adalah sebutan pertama. Okey, sebutan pertamanya adalah 1. R, okey, R tidak diberi, tak dinyatakan. Awak kena cari.
Okay. Bila kena cari R, ingat balik rumus R. Rumus R adalah tan N per T N tolak 1. Dalam contoh ni kita boleh ambil 3 dengan 2. Sebutan ketiga 25. Sebutan kedua 5. Dapat 5. Puas hati ke tak puas hati ni? Tak puas hati lagi sebab kita tak tahu sah ke tak sah R kita. Jadi kita cuba lagi. Kita cuba pula dengan T2 per T1. 5 per 1. Jadi kita dapat 5. Okey, dua-dua dapat 5. Sahlah ya. Jadi R yang kita dapat untuk soalan ni adalah 5. Okey, perkara ini. Okey, perkara yang berombak ni cikgu buat. Ini adalah sebenarnya kenangan silam. Ya, maksudnya kita dah belajar tapi kita kena gunakan. Nak tunjuk boleh, tak nak tunjuk pun tak apa. Adalah dinasihatkan supaya tunjuk. Ya. So, kita dapat R-nya 5. S yang ke-10. Okay, sum. Ni S ni sum lah. Jumlah hasil tambah 10 sebutan yang pertama. Jadi, kita gantikan sahaja. Memandangkan R-nya adalah lebih daripada 1, lebih besar dari 1. Sebelum ni kalau lebih besar dari 1 kita guna R tolak 1. R tolak 1. Jadi kita akan dapat mana tu? A 1 5 kuasa 10 tolak 1 5 per 1. Okey, sampai di sini kita akan dapat hasil 2,441,406. Okey. Itu jawapannya. Yang ni boleh guna kalkulator. Okey. Kan saya bagi tahu tadi. Walau bagaimanapun keadaan R-nya, hasilnya tetap sama. Kita cuba. Dengan keadaan R yang lebih besar dari 1, tetapi kita guna rumus yang kita dapat masa awal. Okey. S N A 1 tolak R N. Yang ni yang kita dapat tadi, kita nak cuba tengok betul ke cikgu cakap kalau guna mana-mana formula pun hasil dia sama. Ni kita nak test sama ke tidak. A nya 1 5 10 1 5. So kita akan dapat sini hasilnya ialah negatif, bawah ni pun negatif juga. Okey. Bila negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. So, jawapan dia tetap sama. Kalau tak percaya dengan cikgu, cuba guna kalkulator. Baik, ini soalan bahagian A. Ya, cuba ya. Jangan main ikut je, kita kena ada pembuktian. Baik, untuk bahagian B. Saya jimat kertas, kita guna belakang ni. Okey, untuk bahagian B, diberi, dia dah bagi dekat kita dah. Nilai hasil tambah adalah 3,906. Okey, kita kena ingat. Rumus, ni kita guna rumus. A, R, kuasa N, 1. R tolak 1. Okey. Yang ni yang dia bagi. Soalan bagi kat awak. Free je dia bagi. Gantikan. Ingat ya. Masih menggunakan siri yang sama. Di mana A-nya adalah 1. R-nya adalah 5. Yang ni kita kena ingat. Menggantikan. Masukkan nilai ni dalam rumus. 1. 5. Sebab N kita tak tahu. Kita nak cari N. Jadi kita masukkan N tu. Tak ada nilai lagi.
5 kuasa N tolak 1. 5 tolak 1. Hasilnya 3906. Mana dapat? Ingat balik baca soalan bagi. Betul. Jadi, di sini kita akan dapat 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 15,624. Okey? 5 kuasa N 15,625. Jadi, sebelum ni kita ada belajar log dengan indeks kan? Kita tengok nombor ni. Ini nombor indeks. Asasnya 5. Ini bukan nombor indeks. Boleh tak kita tukarkan supaya ini jadi nombor indeks? Boleh. Tapi dalam buku teks, cara penyelesaiannya kita boleh guna log. Baik, kita gunakan log dulu. Kejap lagi saya ajar macam mana kita nak guna indeks. Kita ikut buku teks dulu ya. Baik. Hukum log. Masukkan log. Sini pun kita guna hukum log juga. Kiri dan kanan ni apa berlaku sebelah kiri mesti berlaku sebelah kanan. Baru balance. Matematik is balance. Jadi, sekarang N. Kita nak cari nilai N. N adalah tajuk rumus. 15,625 log 5. Hasilnya adalah 6. Ini guna kalkulator. Jangan takut guna kalkulator. Kita boleh guna kalkulator. Okey. Buat apa beli kalkulator mahal-mahal? Lepas tu tak nak guna. Guna kalkulator. Kita akan dapat. Tiba-tiba terlupa bawa kalkulator. Cuba. Baik. Saya suka ajar benda yang cuba. Jadi tak payah panik. Masa tu tak bawa kalkulator. Ingat tak lagi masa form tu kita belajar GSTK, LCM, faktor sepunya terbesar, FSTB, itu istilah-istilahnya. Baik, kita cuba tengok. Sekarang kita ada 1565 dan asasnya 5. Cuba tengok. Kita bagikan dengan 5. Bahagi 3, 1, 2, 5. Bagi lagi dengan 5. 6, 2, 5. Okey, bagi lagi dengan 5. 1, 2, 5. Bagi lagi dengan 5. 2, 5. 5. Last sekali dapat 1. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermaksud 5 kuasa 6 sama dengan 1, 5, 6, 2, 5. Oleh itu, 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 6. Jadi kita bandingkan indeks. Okey, kita bandingkan indeksnya. Kita dapat N sama dengan 6. Nampak? Hasilnya sama. Baik, kita sambung contoh 15. Baik, contoh 15 merupakan sebuah syarikat merancang strategi pemasaran daripada bermula dengan ahli yang pertama bertambah, tahap kedua dapat 2, tahap ketiga ada 4, tahap keempat ada 8 orang. Dan seterusnya tu kita tak tahu lagi lah, jadi kita buatlah dot-dot macam tu. Baik, soalannya, kita kena tunjukkan bahawa bilangan bagi setiap tahap itu adalah mengikut suatu janjang geometri. Jadi, bila kita nak tentukan sama ada turutan nombor tersebut adalah janjang geometri atau janjang aritmetik, kita kena lihat beza sepunya atau nisbah sepunya. Baik, di sini saya uji dua-dua. Okey, saya ujikan dua-dua. Kita mulakan dulu macam mana kita nak uji dia adalah janjang aritmetik. Okey, kalau janjang aritmetik bermaksud beza sepunya D3 tolak T2. Okey, 3 tolak 2.
4 tolak 2 sama dengan 2. Okey, kita dapat dah. Cuba pula lagi. Di yang lain, katakanlah kita ambil T4 tolak T3. So, 8 tolak 4 dapat 4. Dia punya beza sepunya tak sama. Bila tak sama, maka dia bukanlah janjang aritmetik. Maksudnya turutan nombor ni bukan janjang aritmetik. Kita cuba pula janjang geometri dengan nisbah sepunya. Formula nisbah sepunya, cuba T3 per T2, 4 per 2, kita dapat 2. Okay, cuba lagi satu. Katakanlah kita ambil T4 per T3, 8 per 4 dapat 2. Okey. Nisbah sepunya yang sama. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa bahawa syarikat ini syarikat ini merupakan setiap tahap bagi keahlian tu dia menggunakan janjang geometri. Okey, so kita boleh tulislah bilangan. Okey, bilangan ahli bagi setiap tahap. Setiap tahap adalah suatu janjang geometri kerana ini kita kena tegaskan, kerana mempunyai nisbah sepunya yang sama. Okey, baru kita boleh terima. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian B pula. Okey, bahagian B. Ni bahagian A. Okey, bahagian B. Okey, kita nak cari bilangan jumlah semua ahli yang terlibat. Okey, yang terlibat sekiranya sampai ke tahap yang ke-9. Maksudnya syarikat ni dia dah berkembang sampai kepada 9 tahap. Berapa sebenarnya ahli yang terlibat? Itulah konsep dia. Jadi kita tahu 9 tu bermaksud N dia 9 lah. Jadi yang kita nak cari jumlah S9. 9 ni tahap dia. Okey. Kita tahu bahawa R lebih besar dari 1. Kita guna rumus A R N tolak 1 R tolak 1. A kita ambil dari sini 1. R 2. 9 tolak 1. 2. Okey. Akhirnya kita dapat 51. 1. Jadi jumlah ahli yang terlibat dalam mempromosikan produk ini ialah 511 orang. Boleh biarkan macam ni ataupun kita biasalah buat kesimpulan bahawa 511 orang yang terlibat. Ayat apa pun tak apa, janji yang penting yang ada ahli. Okey.